Assalamualaikum, boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Testing, testing. Can you hear my voice? Boleh dengar suara saya? Saya nak dengar someone response sebabnya takut nanti saya cakap-cakap you all tak dengar pula suara saya. Kalau suara saya dah okey, I want to start the lecture. This response. Okay, thank you. So, Assalamualaikum. I will start the lecture today. Semalam, kalau you tengok semalam punya video siri 2, hari ni pada 13 hari bulan ni, hari ni 14 hari bulan, ini adalah siri ketiga. Jadi kalau semalam saya dah sentuh tentang keperluan untuk syarikat mengapungkan saham. Mengapungkan saham tu, the terms that we usually use is IPO lah, ataupun initial public offer, ataupun this is initial public offer, atau juga dipanggil dengan nama penyenaraian, listing, penyenaraian saham. The reason secara mudahnya syarikat menyenaraikan saham-saham mereka to raise capital, untuk mendapatkan modal tambahan. If you watch my live yesterday, I have explained to you some of the alternative methods that can be used by the company to raise capital. Issuing shares or issuing IPOs, initial public offer, is not the only method of raising capital. Macam saya kata itu semalam, you boleh ambil pinjaman bank, syarikat juga boleh issue bonds kan, tetapi setiap kaedah yang berbeza itu ada dia some of the restrictions lah, ada advantages and disadvantages dia, ada pros and cons dia. Jadi today, this morning, I will focus on the process that the company has to do, the process that company has to go through to issue their stocks or their shares. Jadi semalam, towards the end of my lecture, you akan dengar yang saya bercakap tentang, saya dah senaraikan some of the things that the company has to do to get their shares listed on the bourse. Kalau kita guna perkataan Melayu, bursa, in English is called bourse, B-O-U-R-S-E. To get, dulu dipanggil stock exchange, samalah, stock exchange, dulu dipanggil stock exchange, Kuala Lumpur Stock Exchange, sekarang ni dipanggil Malaysian Bourse. So to get your shares listed on bourse or bursa, so there are certain things that the company has to do. Malam saya dah senaraikan, the company has to apply to Bursa Malaysia, and then the company has to fulfill all the conditions set by Bursa Malaysia. Ada banyaklah syarat-syarat dia. Yang ni kita tak perlu tahu in detail, tapi kalau if you are interested, you can just Google saja, pergi ke Bursa Malaysia punya website, dan you boleh tengoklah what are the requirements for the company to be listed on the Malaysian Bourse. Katakanlah dipendekkan cerita, diandaikan bahawa saya ni cakap, saya tak nampak saya masuk ke tidak dalam kamera, saya tak tahu, saya rasa takut nanti kepala saya potong ke apa, masuk jadi kalau
let's say for example, let's say we assume that the company has fulfilled all the requirements set by the Malaysian boss. So the next step is the process of issuing the stocks. Stocks and shares samalah. Kadang-kadang kita guna istilah shares, kadang-kadang kita guna istilah stocks. Samalah. So we use the term interchangeably. Bertukar-tukar kan, tukar ganti. The company has to appoint, melantik an underwriter. Underwriter in bahasa Melayu is penaja jamin. Penaja jamin, underwriter. Underwriters are usually investment bankers, bank-bank pelaburan yang dilantik oleh syarikat yang nak keluarkan saham-saham melalui IPO tu, to give advice, menasihatkan syarikat tu on how to issue the stocks. How to issue the stocks. Among the things that the investment banks will advise is the pricing, the pricing of the shares, subscription price ataupun harga langganan. Kemudian syarikat juga diberi nasihat tentang timing pun kadang-kadang. Timing bila nak isukan saham tu juga penting. Kalau dalam keadaan pasaran tak bagus, we call it a bearish market. The opposite of bearish market is bullish. Kalau pasaran naik tengah bagus, itu adalah dia panggil bullish. Bullish it comes from the word bull, lembu jantan. Kalau lembu jantan, kalau bearish is come from the word bear, beruang. Kenapa ada perkataan bullish and bearish? Ini sedikit latar belakang sebab you will come across these terms from time to time kan. Sebab lembu, kalau kita tengok, kalau perangai lembu, kalau kita tengok dalam movie ke apa kan, kalau matador tu yang duduk dekat Spain kan, orang dia lambai-lambai baki bendera tu. Lepas tu lembu jantan tu akan will be provoked by this waving of flag ni kan, red flag ni, dan lembu tu akan menyerang, dan dia menyerang, kalau kita perhatikan, dia menyerang menanduk ke atas gitu kan. Sebab tu bullish ni maknanya daripada bawah ke atas cara dia serang. Nah, berbeza dengan bear, beruang. Beruang ni kalau kita tengok dalam TV ke National Geographic ke apa ke, adalah Astro kan, bila dia menyerang, guna dia punya paw, P-A-W, paw or claw ni kan, ni kuku dia tu, dia akan menyerang gini daripada atas ke bawah. Sebab tu bila pasaran menjunam, kita panggil dia bearish, sebab turun. Kalau pasaran meningkat naik, kita panggil dia bullish. Dia sebab menyerang tu, dia nak tanduk ke atas kan. Itu. So mungkin hari ini some of you belajar sesuatu lah, asal usulnya perkataan bullish and bearish. Awak pun mungkin nak tahu juga asal usul nama setiap orang, ada nama masing-masing kan. Asal usul nama awak tu, cuba tanya your parents, kenapa mama ke mak ke umi ke bubuh nama saya sekian-sekian. Saya pun asal usul pun ada juga, kenapa nama saya Muhammad Jais. Kan, itu cerita lain lah. Okay. So back to our discussion. The investment banker will advise on the pricing of the stock or the subscription price. Sebab you nak jual saham tu, tujuan dia adalah bila saham-saham itulah habis dijual, fully subscribed dia panggil, in English is fully subscribed, habis dilanggan, maka you mencapailah matlamat to raise the capital needed. Tetapi kalau sekiranya you put the price ataupun harga langganan saham baru itu terlalu tinggi, it's too high, maybe not many people are interested to buy the stocks that are being offered to the market. So kalau ramai orang tak nak beli saham tu kerana mereka kata saham ini terlampau mahal, so mungkin tak semua orang akan beli, dan bila tak semua orang akan beli, maka saham-saham itu terkurang langgan, under subscribed. Bermakna katalah for example 500 juta unit saham ditawarkan, let's say 500 million units are being offered for sale for the first time. IPO ni, cakap pasal IPO, initial public offer ni ataupun listing ni, tapi yang nak beli
yang nak beli tak sampai pun 500 juta unit orang nak beli. Jadi nanti saham itu tak laku dijual, tak habis dijual, dan bila saham itu tak habis dijual, maka the company that issue the stocks tak mencapailah matlamat dia, does not achieve the target of raising the capital needed, kan. On the opposite side pula, kalau terbalik pula, di mana saham itu ditawarkan pada harga sekian-sekian dan ramai sangat orang nak beli, maka saham itu akan terlebih langgan, dipanggil oversubscribed. Itu ada proses dia pula. Kalau ramai orang nak beli, kemudiannya saham yang ditawarkan itu terhad, maka saham itu dipanggil terlebih langganan, oversubscribed. Dan bila berlakunya oversubscription macam begini, maka voting, pengundian akan dilakukan. Maknanya siapa yang bernasib baik akan dapat saham itu, yang tak bernasib baik tak dapat. Itu siapa yang lakukan all these processes, issuance of new stocks dan sebagainya ni, itu dilakukan oleh issuing house. So ada satu lagi istilah yang dipanggil issuing house. Issuing house ni ataupun rumah penerbitan. Jadi rumah penerbitan ni ataupun issuing house ni adalah satu pihak pula, satu lagi yang menguruskan penjualan saham-saham baru. Ingat so you don't get yourself confused, sebab ada banyak pihak yang terlibat ni. There are many parties involved in this process. Investment banker hanya bertanggungjawab memberi, saya tak tulis investment banker saya, tapi semalam ada tulis investment banker ataupun bank pelaburan bertanggungjawab memberi khidmat nasihat pada syarikat yang nak keluarkan saham. Tapi pihak yang menguruskan penjualan saham baru ini, itu adalah issuing house ataupun rumah penerbitan, kan. Kalau you tak boleh follow discussion ini, don't worry, awak adalah pelajar yang normal. Jadi pelajar-pelajar normal ni memang dia tak boleh follow discussion. Kalau yang boleh follow discussion, itu adalah pelajar-pelajar yang abnormal, yang luar biasa. Kan? Jadi pelajar-pelajar biasa memang dia tak faham. Kan? Okey. Tadi saya cakap, kalau saham yang undersubscribe, yang tak habis dijual tu, macam mana? Kan? So ini depends on perjanjian antara syarikat yang nak keluarkan saham tu dengan penaja jaminan ataupun the underwriter. Kalau sekiranya ada kadang-kadang perjanjian itu mengatakan bahawa kalau saham itu tak habis dijual, maka underwriter has to beli saham tu. Dia kena bayar lah yang tak laku. Contoh ginilah. Contohnya kalau katakanlah kita ada kedai, kan. Kita ada kedai runcit. Kedai makan di kampung. So ada orang nak tumpang letak kuih. Ya, pagi-pagi ada orang buat kuih, dia kata nak tumpang letak kuih. So kita ambil komisen saja. Katalah dia letak sehari 100 biji kuih. So perjanjian kita dengan pembuat kuih tu macam mana? Kalau ada setengah tu, kita kata kita jual setiap kuih mungkin kita dapat komisen 5 sen contohnya, ataupun 10 sen. Setiap kuih kita dapat komisen 10 sen. Jadi dia letaklah banyak mana kuih yang dia nak letak. Tetapi kalau sekiranya kuih itu tak laku dijual by the end of the day, bila kedai kita tutup nanti petang nanti, ada kuih yang tak laku dijual, maka kita pulangkan balik kepada pembuat kuih itu dan kita tak tanggung sebarang kerugian. So commission will be paid based on kuih yang kita dah jual. Itu satu bentuk perjanjian. Ada satu lagi bentuk perjanjian, yang ni jarang buat lah, orang tak buat, tetapi dalam kes issuance of stock ni orang buat, di mana orang tu tinggal kuih dekat kedai kita, kita jamin semua kuih-kuih itu akan laku dijual. Andai kata at the end of the day ada sebahagian daripada kuih itu tak laku dijual, maka kita kena beli. Kita sebagai pemilik kedai itu kena beli dan kena bayar kepada penjual kuih itu harga sepenuhnya. So this is another type of agreement. So depending on whether perjanjian yang bentuk pertama ke tadi, di mana tak laku pulang balik, ataupun perjanjian yang bentuk kedua, di mana kalau tak laku kita sebagai pemilik kedai tanggung. Similarly juga
the same types of agreement juga ada antara underwriter dan juga syarikat yang nak issue saham for the very first time. Ada sesetengah perjanjian, underwriter dia panggil best effort basis. Maksudnya best effort basis ni kalau you Google ada mana, dia hanya jual setakat mana boleh, yang tak laku dia tak jual lah. Jadi kalau dalam keadaan ini, syarikat tak akan dapat memenuhi matlamat nak raise the capital yang diperlukan. Ada satu lagi cara adalah underwriter jamin bahawa sebarang undersubscribe of shares dia akan tanggung. Yang ini satu lagi bentuk. Okay. So underwriter ni apa yang dia dapat? Dia dapat commission. Ya, setiap khidmat nasihat yang dibagi adalah dia dapat commission. So kalau you fikir secara logik, ya, underwriter ni dia nak saham itu laku semua orang beli. Therefore, usually in most cases saham-saham itu dijual pada harga yang murah tau. Murah daripada nilai sebenar dia, intrinsic value. Later on kita bercakap pasal share valuation lah. Nanti later on bila di pertengahan semester nanti kita akan belajar pasal share valuation. Sebenarnya setiap saham itu ada nilai dia dan orang yang nak beli saham tu juga telah melakukan penilaian. Jadi mereka tahu. They have the experts yang menentukan berapakah sebenarnya nilai saham itu. Jadi underwriter pun ada melakukan proses penilaian saham itu. Orang yang nak beli saham itu pun juga ada melakukan proses penilaian saham itu. Jadi kalau sekiranya underwriter put the price too high, orang yang melakukan penilaian saham tu dia tak akan beli sebab dia tahu saham ini terlampau the price is is inflated lah dia ataupun terlampau tinggi. Kan? Jadi underwriter dia cerdik, mereka most of the time mereka akan nasihat kepada syarikat yang nak keluarkan saham itu letak harga saham tu rendah. Bila rendah, maka ramailah orang yang nak beli saham itu dan saham itu tak akan undersubscribe. Most of the cases of IPOs di Malaysia, di negara lain saya tak sure, tapi kalau di Malaysia most of the cases of IPO saham-saham itu adalah oversubscribe. Ramai orang nak beli sebab apa? Sebab orang tahu saham itu dijual dengan harga murah. Kenapa? Kerana underwriter tak hendak menanggung risiko saham yang dinasihatkan tu untuk jual tak laku dijual. So mereka mereka akan letakkan harga yang rendah. Okey. Panjang dia punya discussion macam saya kata tadi. Kalau you tak faham, you cuba fahami the discussion dan cuba discuss among yourself lah kalau you betul-betul minat nak tahu. Tapi kalau sekiranya you kata saya ada banyak kerja lain sebagainya, so you just leave it that way lah kan. Maknanya you belajar, setiap kali kita belajar pun bukannya kita dapat 100% pun apa yang kita dengar kan. Kita dengar orang ngajar kat masjid macam tu juga, kita absorb probably 10% kan. Ngajar dalam kelas pun macam ni juga, kita absorb 10%, 20% of what the lecturers tell the class. Itu biasa, itu adalah normal. Kalau orang tu boleh absorb 100%, dia adalah seorang yang sama ada dia bijak ataupun dia combine maklumat yang pensyarah ni bagi ni dengan maklumat yang dia dah sedia ada, dia dah tahu dah. Kan? Macam mana dia tahu? Through dia punya reading di luar kuliah, di luar bilik, through dia punya pergaulan dengan orang-orang yang biasa dalam bidang ni dan sebagainya. So don't worry too much kalau you kata Jaiz cakap ni panjang tapi saya tak faham. Jaiz cakap dalam bahasa Melayu tapi saya tak faham. Awak adalah pelajar-pelajar yang normal. I pause for a while, saya nak tengok kalau ada soalan ataupun any reaction from you. Ada apa-apa soalan tak you nak apa ni? Nak jelaskan? Apa yang masuk? Syaza Izzati. Apa yang masuknya? Ada apa-apa soalan? Kalau you nak tanya sebelum before I proceed to next lecture, next topic. Do you have any question before I proceed to the next topic?
Tadi Prof tanya masuk tak muka. Oh, okey. Ingatkan masuk apa? Okey. Saya tanya masuk muka. Okey. Kalau tak ada soalan, setakat ni tak ada soalan lagi. Okey. So kita teruskan dengan proses seterusnya lah. So sekarang ni bila kita katalah you sebagai bila syarikat dah tetapkan melalui dia menerima apa? Sekejap saya nak ambil tisu nak iris ni. Okey. Bila sekarang ni kita andaikan syarikat dah dapat kebenaran daripada Bursa Malaysia. Syarikat telah melantik underwriter. Setelah dilakukan perbincangan, kajian dan sebagainya, syarikat telah bersetuju untuk keluarkan saham dengan jumlah sekian-sekian banyak, dengan harga langganan sekian-sekian, pada tarikh pengeluaran sekian-sekian. Macam saya kata tadi, timing pun sangat penting kan. Dan keadaan pasaran yang macam mana yang sesuai untuk kita jual saham tu, supaya chances untuk saham itu dilanggan sepenuhnya adalah lebih tinggi. Okey. Kemudiannya, dipendekkan cerita, syarikat pun akan lantik rumah penerbitan. Jadi, kalau you issuing house. Kalau you Google stock market issuing house in Malaysia, dia akan keluar lah. Kalau dulu, saya pun dah lama dah tak bermain saham ni. Dulu saya pernah main saham 20 tahun lepas kan. Kalau dulu ada 2 issuing house di Malaysia ni, jadi you boleh lantik sama ada 2 issuing house. Tapi kalau saya bagi maklumat yang a bit, MIDF CCS dan MIH. Dulu ada 2 issuing house, sekarang ni pun mungkin 2 juga kot. Di mana kita boleh lantik sama ada there are two issuing houses in Malaysia. One is dipanggil MIDF CCS. MIDF CCS tu is a short form of MIDF, Malaysian Industrial Development Fund Corporate and Consultancy Services. Malaysian Industrial Development Fund Corporate and Consultancy Services. Kan, you Google lah MIDF CCS. Dan satu lagi adalah MIH, Malaysian Issuing House. Kita kena pergi kepada salah satu daripada 2 ni. Katakanlah kita pergi pada MIH, Malaysian Issuing House. Okey. So Malaysian Issuing House ni akan war-warkan kalau zaman dulu semua iklan dalam surat khabar apa semualah, zaman-zaman before during the pre-internet area zaman-zaman tak ada internet dulu, dibaca surat khabar, dia akan iklankan syarikat ini akan nak keluarkan saham sekian-sekian banyak pada harga berapa-berapa dan sebagainya. Dan kemudian pelabur-pelabur akan yang berminat lah untuk beli saham itu, mereka akan langgan lah, mereka akan memohon, bukan mereka akan memohon untuk beli saham tu. Jadi ada proses permohonan tu. Zaman sekarang semua dibuat online lah. Tak ada dah ada surat khabar pun tak beli sekarang ni. Surat khabar pun dah tak baca dah kan. Semua online. Jadi zaman sekarang ni saya tak tahu in detail proses dia macam mana, tapi konsep dia serupa lah. Di mana the issuing house akan beritahu kepada pelabur, these are saham yang akan dijual oleh syarikat sekian-sekian pada harga langganan or subscription price sekian-sekian dan akan dibuka untuk langganan pada tarikh sekian-sekian. Jadi mereka yang berminat untuk membeli saham ini, mereka akan memohon untuk membeli. So permohonan itu kalau dulu kita buat secara fizikal lah, kena pergi pejabat pos, kena pergi ke bank, kita nak langgan berapa lot, kita kena buat bank draft, postkan ke issuing house tu dan sebagainya. Zaman dulu. Zaman sekarang I believe everything is done electronically
or online. You kena buat bank draft, you kena hantar dekat issuing house, either MIDF, CCS ataupun MIH, depending on issuing house mana yang syarikat tu pilih kan. Kemudiannya, kalaulah ramai sangat orang nak beli tapi saham yang ditawarkan itu terhad, maka keadaan itu yang macam saya sebut tadi disebut sebagai oversubscribed ataupun terlebih langgan. Kalau terlebih langgan, maka akan ada proses pengundian lah, undi. Sekarang ni adalah secara elektronik lah kot. Akan undi dan siapa yang bernasib baik mendapat saham itu, maka bank draft yang mereka buat tadi akan ditunaikanlah oleh syarikat tu dan mereka akan dapat saham. Mereka akan dapat saham. Pelabur memang beli. Zaman dulu saham ni fizikal, ada kertas, ada sijil macam sijil SPM kita tu, sijil saham. Zaman sekarang tak ada dah. Zaman sekarang everything is virtual, maya. Jadi kalau you beli pun saham, you tak akan dapat kertas sijil saham. Zaman dulu memang dia macam sijil SPM kita tu lah. Kertas je kita tunjuk ni berapa lot saham dan sebagainya. Zaman sekarang everything is done secara virtual, secara maya. So bila you dapat saham, maka duit pembayaran yang kita bayar tadi, bank draft kita tadi tu akan ditunaikan. So kita dah bayarlah pada harga langganan tu, dan saham itu akan ditransferkan masuk ke dalam akaun kita yang kita buka di firma broker. Ini satu lagi panjang pula cerita. Kalau kita nak bermain saham, katalah you nak beli saham-saham yang tersenarai di Bursa Malaysia, you kena pergi ke mana-mana firma broker. Kalau macam di Kota Baru ni dia ada dua firma broker, satu kat depan Billion tu, apa nama tu saya tak ingat, dan satu lagi dekat tepi sungai, dekat Grand River View, area Grand River View tu, kat tepi sungai. Situ ada satu syarikat firma saham, saya tak ingat nama apa. Firma broker, bukan firma saham, firma broker, brokerage firm. Jadi kalau kita sebagai pelabur, we are interested to buy stocks, the company stock, we go to this brokerage firm, firma broker ni, dan kita buka satu akaun yang dipanggil CDS. CDS. Bayar kalau dulu RM10 nak buka CDS ni, sekarang saya tak tahu apa. Central Depository System. Central Depository System. Kan? Central Depository System. Jadi kita kena buka akaun CDS. Jadi bila kita dah ada CDS account, berbalik pada tadi, kita apply untuk langgan syarikat, saham syarikat sekian-sekian, dan application kita berjaya. Bank draft yang kita buat di bank, berapa-berapa ribu untuk membayar subscription price tadi tu, akan ditunaikan, dan saham yang kita dapat itu automatically akan ditransferkan ke dalam CDS account kita. Maknanya kita nampaklah dalam akaun kita, macam kita nampak kalau kita pakai perbankan CIMB Clicks ke Maybank 7 kan, kita nampak duit kita dalam akaun tu kan. Macam itulah kita akan nampak saham kita tu dalam akaun CDS kita. Dulu pakai, macam saya kata dulu, 20 30 tahun lepas, kalau kita beli kita dapat sijil tu. Jadi sijil ni ada banyak masalah lah, orang curi lah, hilang lah, rosak lah dan sebagainya. Tapi sekarang ni everything is virtual, semua sekali di alam maya je, senang, tak hilang kan dalam sistem. Okey, itu dia punya cerita dia. Okey, proses semua yang saya cerita tadi tu, daripada permohonan ke pihak Bursa Malaysia, kemudiannya proses proses pelantikan underwriter, kemudian proses balloting maknanya pengundian. Kalau sekiranya kita nak beli saham tu, and then saham tu ramai orang nak beli, maka diundikan, proses pengundian, balloting proses, and then proses duit saham tu masuk dalam akaun kita sebagainya. Itu semua dalam tu semua, itu saham-saham itu berada dalam dipanggil primary market. Pasaran primer in bahasa Melayu. This is a primary market, sebab kita nak cerita tentang primary and secondary. Semua tadi tu
daripada semalam sehinggalah up to this point in time, sampailah sekarang ni pukul 9 ni, kita bercakap pasal proses pembelian, proses penerbitan dan pembelian saham in the primary market. The process of issuing and buying stocks in the primary market. We have not gone through, we haven't reached the secondary market. Jadi sekarang ni semua tu daripada the issuance of new shares, ini adalah dalam proses primary market. Jadi harga saham yang kita bayar semasa dalam primary market adalah harga langganan lah, subscription price. So the price is dalam primary market, harga saham adalah harga yang kita bayar, subscription price tu, harga langganan, harga langganan, SUBSCRIPTIUN, subscription price, harga langganan. So this is harga dalam primary market. Okey, kemudiannya selepas semua saham-saham itu telah diagihkan kepada mereka yang berjaya, for those who have succeed in getting the shares through balloting. Kalau proses saham itu terlebih langgan, macam saya kata, dia akan undi. Kalau terkurang langgan tak ada masalah lah. Kalau anda subscribe, memang you minta nak beli saham tu memang you jamin dapat lah, kan? Macam contoh kita nak masuk industri lah, kalau tempat yang ditawarkan 2,000, yang memohon 3,000, dia tapis lah. Tetapi kalau adalah tempat yang ditawarkan di industri 2,000, yang memohon 500, definitely siapa yang mohon semua akan dapat. Itulah konsep dia, saham yang under subscribe and saham yang over subscribe. That is actually the concept. Okey, sekarang ini saya nak cerita pula kepada proses secondary market pula, ataupun pasaran sekunder. Okey, ini semua tadi adalah primary market. Now we are moving towards the secondary market. Okey, secondary market ini apabila saham-saham itu mula tersenarai di Bursa Malaysia. Mula tersenarai di Bursa Malaysia. Probably you probably have seen, have watched some dalam TV ke apa kan. Masa mula-mula tu adalah seremoni dia, biasa dia orang buat. Kalau saham-saham syarikat baru tersenarai ni, first time diurus niagakan di Bursa Malaysia, pernah tengok tak? Kadang-kadang dia pukul gong, dia pukul gong. Tu sebenarnya seremoni je lah, tak ada apa. Macam kita VIP potong ribbon kan, dalam majlis-majlis. So bila dia pukul gong tu, tak pukul gong pun saham tu akan diniagakan juga kan, so tak ada masalah. So bila saham-saham itu diniagakan di Bursa Malaysia, okey, yang ni kita boleh tengok lah. So kita pun tengok skrin di Bursa Malaysia tu, ataupun you pergi ke mana-mana brokerage firm. Tapi sekarang you boleh dapat harga real time lah. You masuk aja Bursa Malaysia punya website, you akan boleh tengok saham tu bila disenaraikan kan, dan you tengok harga dia ketika disenaraikan. Kalau sekiranya harga penyenaraian for the very first time, harga penyenaraian itu lebih rendah daripada harga langganan. Let's say for example, once saham itu disenaraikan di Bursa Malaysia, harga katakanlah RM3. Harga langganan you masa you beli saham itu masa dalam primary market tu, harga RM2. Bila disenaraikan, dia melonjak jadi RM3, awak dah untung RM1. So you have made money on that. Kita beli tadi RM2 kan, sekarang ni harga dia dah RM3, dan kalau pada masa itu you want to sell the stocks, you akan untung RM1 bagi setiap satu saham. Biasanya lah, in most cases, harga saham yang disenaraikan memang lebih tinggi daripada harga langganan. Kenapa? Macam saya kata tadi, investment banker ataupun underwriter purposely underprice saham itu, meletakkan saham itu pada harga yang murah, kerana mereka tak mahu menanggung kerugian kalau sekiranya saham itu tak laku dijual, nanti mereka terpaksa bayar ganti rugi kepada syarikat. So mereka purposely sengaja meletakkan harga langganan jauh lebih rendah daripada nilai sebenar saham. Jadi bila saham-saham itu disenarai di Bursa Malaysia, biasanya harga saham tu akan naik lebih tinggi daripada harga langganan, dan mereka yang melanggan saham-saham itu boleh buat duit lah kalau mereka decide untuk jual.
Sebab itulah during in the 90s tahun 90-an, masa tu awak semua belum lahir kot, ataupun kalau dah lahir, awak ni generasi muda ni lahir 90, kalau sekarang umur 20, awak sekarang ni lahir tahun 2000 we are very very young. Pada tahun 90-an awak lahir 2000, ialah 2 tahun 2000, ni muda-muda semua. Pada tahun 90-an ada orang yang making a career out of subscribing into the new issue saja. Dia asalkan ada dia keluar saham baru, dia beli. Kalau dia nasib baik, dia dapat permohonan dia dapat, maka dia akan dapat saham tu. Sebaik saja saham itu disenaraikan, harga akan naik berlipat ganda dan dia jual. Dia dapat untung banyak. Dia dapat duit balik, kan? Kemudian dapat new issue, dia buat lagi. Dia dapat pula saham baru, harga saham itu bila senaraikan saja naik pula dan dia akan jual, dan dia keep on doing this berulang-ulang kali dan dia tak ada kerja lain. Ada orang yang macam tu zaman dululah. Sekarang ni walaupun kalau saham itu dijual pada ketika permulaan urus niaga di Bursa Malaysia tu lebih tinggi daripada harga langganan dia, saham itu dipanggil listed at premium. Premium means lebih. Kalau sekiranya harga saham itu di Bursa Malaysia bila sebaik saja tersenarai lebih rendah daripada harga langganan tadi, kan, itu dipanggil the stocks is listed at discount. Jarang berlaku tapi pernah berlaku. Orang berebut-rebut nak beli saham, tiba-tiba bila disenaraikan saham dia, nilai sebenar saham harga saham itu jauh lebih rendah daripada harga langganan. Kalau macam ni, rugilah mereka yang melanggan saham itu. Okey, berbalik kepada discussion kita tadi, apabila saham itu disenaraikan di Bursa Malaysia, maka those who have missed the chance, kan, siapa yang tadi masa dia nak langgan saham tu dan saham itu oversubscribe, dan bila diundi dia tak dapat, kan, sebab orang lain yang dapat, maka ini adalah peluang dia yang kedua untuk mendapatkan saham itu melalui open market. Ini peluang kedua, macam apa, Nabila Razali, peluang kedua, kan, ada lagu Nabila Razali, lagu peluang kedua. Jadi dia ada peluang kedua untuk mendapatkan saham itu. Tetapi di sini harga yang dia perlu bayar adalah depending on the price depending on the market price of the stocks during that particular time. Ni dah tengok harga bukan lagi harga langganan lah. Harga mengikut harga yang tersenarai di Bursa Malaysia, which mungkin lebih tinggi daripada harga langganan tadi atau mungkin lebih rendah daripada harga langganan. It depends on the movement of the stocks lah. Sebab saham di Bursa Malaysia ni dia akan tertakluk kepada, there are so many things, nanti kita akan belajar lah, there are so many factors that determine the stock price movement, kan. So you boleh beli, tapi pada masa ini you beli pada harga pasaran dia panggil, or you pay on the market price. Pada ketika ini when the stocks enter into the secondary market, maka the price is determined by it's no longer determined by subscription price. The price is determined by supply and demand. Supply and demand. Maksudnya di sini, kalau sekiranya you have studied basic economics, supply and demand means that if the supply is greater than demand, then the price will fall. Bila penawaran lebih tinggi daripada permintaan, orang nak beli tak ramai, tapi penawaran banyak, harga akan jatuh. On the other hand, if the demand is higher than the supply, maka penawaran akan demand lebih tinggi daripada supply, maknanya permintaan melebihi daripada penawaran, maka harga saham tak akan naik. So yang ni it is interesting. Later on bila kita play the game, Bursa Marketplace game, you can play the game using the real stock market price, but using fake money, guna duit yang palsu lah, guna duit palsu. Each and every one of you will be allocated
certain mungkin itu atas saya lah, saya akan buat game tu mungkin 10 juta seorang ke, and then you can play the game using the real price, dan you tengoklah sama ada you boleh buat duit ataupun tidak daripada pasaran. If you are real shrewd investor, pelabur yang bijak, maka you boleh buat duit. Kalau you tak bijak, kadang-kadang benda ni unsur nasib jugalah kan. Okey. Itu dia punya cerita dia. Dan kalau you follow the stock market ni, ini pun kita akan belajar later on lah dalam kelas-kelas akan datang. What determines the price, of course lah, that what determines the price of the stock is supply and demand. Macam saya kata tadi kan, supply and demand. What determines supply and demand ni, yang tu panjang pula cerita dia. Macam contohnya baru-baru ni bukan baru sangat lah, maknanya currently baru-baru ni due to this COVID-19 pandemic, so the demand for rubber glove has increased throughout the world telah meningkat dengan banyak di serata dunia. Dan as you know, Malaysia supply 60% of rubber glove in the world. Kita menyumbang, kita mengeluarkan 60% kegunaan glove getah, sarung tangan getah untuk keperluan dunia, kan, keperluan dunia. Dan di Malaysia ada beberapa company yang keluarkan rubber glove seperti Top Glove, TOPGLOVE, Top Glove, Harta Lega, kan, Harta Lega, Top Glove, Harta Lega, apa lagi saya tak ingat, tapi ada 2-3 company. Dan harga saham Top Glove naik gila-gila, naik mencanak. Why? Because the investors perceive that due to the demand of rubber glove because of COVID-19, maka Top Glove kena produce lagi banyak dia punya sarung tangan getah tu, dan harga saham Top Glove meningkat dengan banyak. Begitu juga Harta Lega, HARTALEGA, you boleh google kat dalam Bursa Malaysia. Harta Lega pun super, dia juga produce glove dan menjadikan pemilik Top Glove ni dan juga pemilik Top Glove dan Harta Lega, dia bukan pemilik ni, saham ni dimiliki oleh ramai orang, ribuan orang. Bila kita sebut pemilik, macam saya kata dalam lecture saya yang lepas, you probably owns only 20% of the company stocks, tetapi you are the biggest single shareholder, you dianggap sebagai pemilik. Mungkin 80% lagi dimiliki oleh orang lain, tetapi orang lain mungkin pegang 1%, 0.2%, 3%, tapi you pegang 20%. So orang biasanya refer pada you are the owner of the company lah, yang pegang 20%, kan. Jadi pemilik Top Glove ni, I can't remember his name, but he's a Chinese lah, China ke Tan Sri apa tak ingat. He became a billionaire, bukan millionaire orang dah tak heran dah. He became a billionaire, dan ada seorang lagi jadi billionaire juga because of he owns this rubber glove company. Jadi itu adalah contoh real life example of how the market determines supply and demand, determines the stock price. Kalau you berminat dengan this phenomenon, you boleh google aja lah, sebab dengan lecture kita 1.5 jam 2 jam ni, kita tak boleh nak cerita semua benda. Satu, yang keduanya adalah kalau 3-4 kelas, lebih kurang 120 orang pelajar yang masuk dalam kelas kita, I would say that maybe 5% or 10% of you betul-betul passionate about this thing, betul-betul memang gairah, minat dengan benda ni, kan. Cik pagi-pagi cakap gairah means passionate, betul-betul sungguh-sungguh. The rest adalah kebanyakan kita, 90% ataupun 80% lebih, hanyalah have to go through the motion. Orang kata kena gerak, orang kata kena ambil masuk kelas, orang kata kena study untuk biasa study, orang kata kena ambil test, orang kata kena buat assignment. You taklah passionate, tetapi you buat kerana you kena buat. Orang yang passionate, dia buat kerana dia nak buat, kan. Orang kayu basikal tu ataupun orang panjat gunung, panjat bukit tu, kan, tak ada orang berpaksa dia kayu basikal pagi-pagi buta lepas subuh pergi kayu basikal ataupun naik gunung, kan. Tetapi they are passionate about it. Yang pergi mancing tengah laut tu, awak tak sempat jumpa kawan saya PM Nasi Muda baru pencen gitu, kan. Dia memang minat mancing,
So he's very passionate. Pergi jauh, bayar sewa bot 1,000 sekali pergi satu trip 1,000 bayar bot. He pays, dia bayar kan, kerana he is passionate about it. Tak ada orang pun suruh dia pergi kan. Jadi nak sampai kepada tahap you are passionate about it, itu macam saya kata semalam tu lah, you have to go through the processes sehingga awak menjadi wali, wali. Kalau dalam peringkat wali band, awak kena naik menjadi wali, dan lambatlah proses tu kan. Okey, itu cerita dia ya. Sekarang ni saya nak cerita pula tentang Suruhanjaya Security or Securities Commission. Oh, by the way, saya nak tanya, have any one of you have tried entering into YouFuture? Sebenarnya I dah bagi you link on YouFuture. Cuba masuk kat YouFuture, sebab kalau you tak ada masalah masuk YouFuture, mungkin bila saya come across materials yang related lah dengan apa yang kita belajar dalam kelas ni, saya boleh masukkan dekat situ dan you boleh ambil lah daripada YouFuture. Sebab awak kata boleh saja pakai share dalam WhatsApp dan sebagainya. WhatsApp ni boleh, tetapi bertaburan kan, sebab WhatsApp ni ada is a form of communication gitu, bertaburan. Yang keduanya adalah next semester saya mungkin dah tak ngajar kelas tu, saya mengajar kelas lain, tapi kalau dalam YouFuture benda tu ada dalam tu, khazanah. Saya pencen pun nanti, ataupun katalah ditakdirkan saya meninggal pun khazanah tu ada. Dalam dunia ni kalau orang yang meninggal dah tak balik kan, meninggal dunia dah tak balik, kecuali angkasawan negara Syekh Muzaffar Shah, dia meninggal dunia pergi ke angkasa dan dia balik. Itulah dia seorang-seorangnya yang meninggal dunia dan balik, yang lain meninggal tak balik dah. Okey, next kita akan pergi kepada Bursa Malaysia. Bursa Malaysia dah cerita dah jadi Bursa Malaysia. Sekarang ni saya nak cerita tentang Securities Commission ataupun Suruhanjaya Security. Satu saya cakap pasal YouFuture tu, bila you nak log in, macam kita lecturer, kita ada staff number dan juga ada password, kita ada password kita lah. Password tu sama dengan password kita punya nak baca email kita sebagainya. Student saya tak pasti, so you try, mungkin you punya student number dan password saya tak tahu dia pakai apa kan. You cuba masuk, kalau you boleh masuk YouFuture, kalau seorang pun try boleh cuba masuk, dan you boleh share the knowledge dengan orang lain lah. Boleh bagi tahu macam mana nak masuk YouFuture. Link saya dah bagi semalam. Okey, ada persoalan tak? Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan, sekarang ni saya nak cerita tentang Suruhanjaya Security ataupun Securities Commission. Suruhanjaya Security ataupun Securities Commission. Okey, Suruhanjaya Security ataupun Securities Commission ni, dia macam ni, you boleh Google Securities Commission of Malaysia, the functions of Securities Commission of Malaysia, semua tu ada dalam internet. Tak ada masalah. Tapi macam saya selalu cakap, dia belajar berguru ni lain. Belajar berguru ni lain. Macam contoh ginilah kan, zaman sekarang ni pensyarah yang lama-lama ni biasanya menghadapi masalah dengan dengan sistem sekarang ni, kerana everything is done online kan. Nak masuk markah student gitu gini macam-macam lah, macam-macam benda yang kita kena lakukan secara online. Maknanya physical punya evidence, physical punya tu dah tak banyak dah. Jadi
Bila kita nak masuk online, kita ada steps dia nak masuk, katalah macam-macam lah, apa orang kata applications yang kita kena lalui, dan kemudiannya steps that you have to follow. Kena masuk username, password, and then you dapat ni, you kena klik ni dan sebagainya kan. Dan biasanya pensyarah-pensyarah yang lama-lama lah, yang tua-tua, yang muda-muda pun ada yang malas kan. Tak maknanya yang tua-tua ni lagi malas. Biasanya mereka akan kata tunjuk je lah, kan, tunjuk je lah. Apa ni, sebab malas nak baca manual. Manual ada, malas nak baca manual kan. Jadi super juga macam awak belajar. Bila awak belajar, bila saya bercakap, saya rasalah penerimaan awak adalah lebih jelas, lebih faham berbanding dengan you baca. Sama je benda tu, macam tu. Super juga macam zaman-zaman dulu kan, orang beli buku resepi kan, buku resepi kerana nak masak kan, setengah kilo daging, berapa kirisan ini, garam secukup rasa gini, kemudian daging dihiris halus gini kan. Dulu macam tu. That is actually a manual lah, macam mana. Sekarang orang dah tak nak dah benda tu, orang tengok YouTube. Sebab YouTube you can watch and you tengok sendiri macam mana dia masak. Samalah juga macam you belajar dengan saya. Walaupun you boleh Google the functions of Securities Commission gini, tetapi penerangan yang diberi oleh lecturer usually lah, kebanyakannya adalah lebih mudah difahami, walaupun nama awak bukan fahami sekalipun. Ya, okey. Jadi of course once you listen to my lecture and then all the supporting materials you Google dan sebagainya tu, it will help you to really develop your understanding on the subject matter kan. Memang bantu, tetapi you must start with some basic knowledge of this thing dulu kan. You kena ada tu. Yang tu pentingnya cikgu. Kalau sekiranya awak kata saya boleh buat self learn sendiri apa semua, saya tak nafikan boleh, tetapi it's a bit of struggle lah, sebab kena belajar semua kan. Kadang-kadang you baca you tak faham, baca ni tapi apa benda ayat ni cerita, you tak faham kan. Okey, Securities Commission ni saya boleh secara mudahnya, dia ni adalah bertindak sebagai polis, polis. It is a police kan. It is a police. Polis, macam kita tengok polis kan. In real life, di dunia sebenar kat luar tu, apa fungsi polis? Apakah fungsi seorang anggota polis? Okey. Fungsi anggota polis ataupun polis adalah pelaksana undang-undang, to enforce the law. Melaksanakan undang-undang. Kalau orang tu mencuri, orang tu telah menyalahi undang-undang kan. Jadi polis akan tangkap orang tu sebab dia adalah pelaksana undang-undang. Polis bukan pembuat undang-undang. Dia bukan pembuat undang-undang. Yang buat undang-undang adalah lawmaker ataupun ahli parlimen. Ni kalau saya nak cerita dah masuk aspek subjek law pula kan. Tetapi kita kena ingat bukan polis yang buat undang-undang. Sebab tu bila polis dia buat tangkapan, dia kata macam contoh baru-baru ni yang viral, yang budak buat kereta laju, langgar lompat kat traffic light, langgar orang tu meninggal tu kan. Jadi bila dia tangkap orang tu, polis akan kata dia ni akan didakwa di bawah section sekian-sekian, akta sekian-sekian kan. Jadi section sekian-sekian, akta sekian-sekian bukan polis yang buat. Itu undang-undang dah sedia ada dan dibuat oleh penggugat undang-undang. Okey. Siapa penggugat undang-undang? Mereka adalah ahli parlimen yang kita undi tu. Kan? Yang tu panjang ceritalah. Itu awak kena belajar daripada law lecturer. Kalau saya tahu, tetapi kalau saya dah cerita kita dah jauh sangat way of the daripada finance ni. Okey. Dalam urus niaga saham ataupun dalam urusan keuangan ni juga ada undang-undang, ada peraturan kan. Cakap mudah sekarang ni, yang paling mudah adalah kes scam ataupun penipuan keuangan dengan skim MLM lah, dengan skim Macau scam, macam-macam penipuan-penipuan keuangan. Jadi mereka yang melakukan penipuan, mereka telah
menyalahi undang-undang, mereka perlu dikenal pasti, perlu ditangkap dan perlu dihadapkan di mahkamah. Awak pun kata, bukankah itu kerja polis? Betul, itu juga kerja polis. Sebab polis juga ada section macam kita kata macam Macau scam kan, ataupun syarikat-syarikat palsu yang diwujudkan untuk menipu orang ni semua kan. Memang polis boleh lakukan siasatan, tetapi dari bawah dalam polis pun dia ada banyak department kan, yang di bawah jenayah collar putih, white collar crime. Tapi polis probably do not have the expertise untuk kenal pasti, sebab mereka yang menipu melalui white collar crime macam Macau scam dan sebagainya, mereka ada banyak kaedah, layers kepakaran penipuan mereka tu amat tinggi, dan mungkin polis are not well equipped untuk kenal pasti kaedah yang mereka gunakan. Nak dakwa section apa mereka tak tahu, polis mungkin tak tahu ni section apa, sebab mereka tak merompak macam letak pistol atau letak pisau dekat tengkuk kita kan, dekat leher kita. Yang tu senang. Jadi Suruhanjaya Security ini akan pantau. Sebab tu kalau you tengok, kalau you ada orang offer kat you senarai nak labur dalam syarikat ni ke apa benda semua, you boleh check dengan sama ada Bank Negara Malaysia punya website ataupun Suruhanjaya Security punya website. Tengok syarikat-syarikat yang diharamkan, syarikat-syarikat yang diharamkan di Malaysia yang melibatkan penipuan ni. Orang kita cuma orang kita ni masalah dia adalah tak tahu, orang kita tamak dan mereka tak berpijak di bumi nyata. Kalau mereka, if they have the knowledge dan mereka tak tamak, mereka mungkin akan terselamatlah daripada penipuan ni. Okey. Jadi Suruhanjaya Security ni mereka amat kerja mereka hanyalah to monitor supaya kita punya capital market. Bila sebut capital market ataupun pasaran modal ni, termasuklah saham lah, biasanya saham. Dan saham ni ada saham, kemudian ada juga dia panggil derivatif. Derivatif tu lagi spesifik lah, macam rights, warrants dan sebagainya. Jadi semua ini secara umumnya dipanggil capital market ataupun pasaran saham kita, bukan pasaran saham, pasaran modal. Pasaran modal kita, kalau pasaran saham equity market. Pasaran modal kita ini berjalan dengan betul, tak ada penipuan. Saya bagi contoh gini, Saya bagi contoh. Tadi berbalik pada contoh tadi, bila syarikat nak keluarkan saham-saham baru, dia kena iklankan kan, sebab orang tak tahu, tak kenal. Kalau kita nak beli kereta, contoh kalau kita nak beli kereta, maka kita akan tengok brochure lah. Okey, satu kita boleh test drive kereta kan. Kita pergi dekat mana-mana showroom tu dan kita pun try, salesman tu kata, "Cik boleh try." Kita pun bawa kereta tu kan. Bawa kereta. Kemudian kita boleh buka kereta tu, tengok, duduk atas kereta tu kan, pegang-pegang tepuk-tepuk seat tu, main-main apa semua, suka radio dia dan sebagainya. Because this is a physical product yang kita boleh nampak, yang kita boleh sentuh, yang kita boleh test drive. Tapi kalau syarikat itu nak keluarkan saham, berapa juta saham pada harga sekian-sekian, orang yang nak beli saham syarikat tu, dia perlu dapat maklumat tentang syarikat itu. Ni syarikat ni apa bisnes dia kan, apa dia punya rekod keuntungan dia, siapa pemilik, siapakah dia punya ahli lembaga pengarah dia dan sebagainya. Di mana kalau dia syarikat pengeluar kilang, pengeluar glove, dekat mana kilang dia dan sebagainya. Okey, satu cara adalah pelabur-pelabur ni boleh pergi tengok sendiri, investigate sendiri. Tapi susahlah kan kalau you seorang pengurus dana di Amerika ataupun di New York ataupun di London, syarikat di Malaysia yang nak jual saham kat you, takkanlah you nak pergi tengok kan. Jadi dia bergantung kepada, dia panggil prospectus. So the word prospectus, you boleh Google, syarikat tu akan keluarkan prospectus. P-R-O-S-P-E-C-T-U-S, prospectus. Jadi prospectus ni is basically adalah iklan lah, brochure tentang syarikat tu. Dalam prospectus tu dia bagi tahu rekod perniagaan syarikat ni, asal usul dia macam mana, siapa founder dia, macam-macam keuntungan dia for the past 5 years dan sebagainya. Itu prospectus. Prospectus ni bila dia dah buat,
dia perlu diperiksa oleh Suruhanjaya Securities Commission. Kenapa? Kerana Securities Commission has to make sure that semua maklumat dalam prospektus itu adalah maklumat yang benar dan tepat. Kenapa? Prospektus ini akan dibaca oleh keseluruhan pelabur-pelabur yang berada di seluruh dunia. Kan? Kalaulah prospektus itu tidak dipantau dengan betul oleh Suruhanjaya Securities Commission ni, maka syarikat yang nak keluarkan saham tu, mereka akan cakap lebih-lebih. Maknanya dia berbohong, mereka akan berbohong. Dan bila mereka berbohong, maka sooner or later pasaran modal negara kita ini akan tak ada credibility. People no longer trust. Kalau ni syarikat Malaysia nak keluarkan saham ni, orang duduk kat London atau kat New York kata, nak boleh? Tak usah percayalah. Sebab ni semua prospektus ni nipu semua. Kan? Jadi Securities Commission has to make sure that benda tu adalah betul, tepat. Kan? Itu satu. Kemudiannya ada banyak aktiviti-aktiviti yang boleh memanipulasikan pasaran. People can manipulate stock market dengan macam-macam cara lah. Insider trading contohnya, atau urus niaga dalaman. Kalau awak tak faham urus niaga dalaman, tak apa, nanti later on kita akan jumpa balik urus niaga dalaman dan macam-macam lagi lah. Jadi Suruhanjaya Security has to make sure that benda-benda semua ni tak berlaku. Benda-benda yang menyalahi undang-undang ini tak berlaku. Itu Suruhanjaya Security. So sebab tu saya kata Suruhanjaya Security ini adalah sebenarnya polis yang memantau segala aktiviti-aktiviti dalam pasaran modal negara kita in the capital market of the country. Kan? Kalau ada berlaku kesalahan, maka Suruhanjaya Security akan laporkan kepada polis. Polis akan buat tangkapan. Suruhanjaya Security tak boleh tangkap orang, mereka hanya memantau, tapi mereka akan laporkan kepada polis. Polis akan pantau dan polis akan macam biasa jugalah, macam juga penjenayah yang lain, mereka akan lalui proses perundangan, bawa ke mahkamah dan sebagainya. Kalau denda lah kan, dan sebagainya. Itu cerita dia, ya. Itu adalah peranan Suruhanjaya Security. Okey, the last topic adalah indeks. Saya nak cerita tentang indeks. Okey, kalau you Google the function of Suruhanjaya Security, banyaklah, tapi saya cerita ni antara fungsi Suruhanjaya Security. Okey, indeks ini biasa dengar kan? Indeks ni macam-macam indeks. Indeks ni basically adalah petunjuk. Petunjuk. Banyaklah dalam hidup kita ni kita bergantung kepada petunjuk indeks. Contohnya, kalau kita nak tahu kalau negara kita mungkin benda ni tak signifikan sangat sebab cuaca negara kita ni lebih kurang sama throughout the year kan. Tapi kalau katakanlah kalau you duduk di negara 4 musim, di Amerika ke mana ke, cuaca sangat-sangat memainkan peranan penting kerana you nak keluar rumah, the way you dress pun bergantung pada suhu hari tu. Kalau you tengok temperature rendah, also kena pakai pakaian tebal sikit. Kalau during winter, kena pakai winter coat kan. Kalau cuaca tinggi, you boleh, cuaca panas macam tempat kita, pakai t-shirt dan sebagainya. Jadi, how do we determine cuaca ni panas ke, sederhana panas ke? Macam kalau kita kat Malaysia ni, kita guna panas dengan sejuk je kan. Kalau hujan sejuk, kalau panas panas, kita guna tu je. Tapi kalau negara 4 musim, mereka ada istilah sejuk, cold, sejuk. Kemudian ada warm ni, WERM, warm ni dia tak panas sangat, tak sejuk sangat. Itu kita panggil suam, cuaca suam lah. Tapi kita orang Malaysia tak guna istilah cuaca suam kan, warm. And then hot. Kalau hot ni, kalau kat Malaysia 38, 37 tu dia panggil hot lah. Kalau warm ni mungkin sekitar dalam warm weather ni mungkin dalam 17, 18 kan, macam cuaca di Cameron Highland tu ataupun di Genting Highland tu, itu dia panggil warm weather. Kalau cold ni cold lah, kan, sejuk. Kalau 0 degree Celsius, itu cold, sejuk lah. Jadi macam mana kita nak tahu cuaca panas ataupun suam ataupun sejuk ni? Kita tengok temperature. So temperature is an index. 17 degrees Celsius. Everybody knows, everybody in the world knows how 17 degrees Celsius feels like. Kan? How 37 degrees Celsius feels like. How 45 degrees Celsius feels like. So kita ada satu standard yang sama. Semua orang tahu. Kan? Serupa juga macam kilo. Beli daging 2 kilo, 3 kilo. So kilogram itu is an index.
Kita nak tahu pelajar kita perform tidak. Oh, Dean Sleeth sediakan 3.5 and above. Oh, dia graduate dengan anugerah Naik Chancellor, tiap-tiap semester boleh sediakan. So CGPA is an index, kan? Awak pergi ke hospital, macam saya dah saya every 3 months, every 6 months I have to go to hospital untuk buat medical check up, kan, sebab orang dah tua, macam-macam penyakit. So doctors bila dia check kita, dia ambil darah kita, ambil tekanan darah dan sebagainya, so dia akan compare against standard. Kalau your blood pressure macam ni, kandungan gula dalam darah macam ni dan sebagainya, so dia tahu whether you are healthy or you are sick, sakit ke sehat. So itu adalah indeks. Jadi kalau kita nak tahu how the market performs di dunia ni, kita tengok indeks pasaran. Macam-macam indeks kat Malaysia, dekat dunia. Contoh kalau Dow Jones, itu adalah di Amerika, Dow Jones Industrial Index. Nikkei di Jepun. DAX di DAX mana, Jerman ke tak ingat. Kalau Hong Kong ada Hang Seng Index, Hang Seng, dia asalnya adalah daripada salah seorang daripada sahabat Hang Tuah. Dia ada Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Leki, Hang Kasturi, Hang Likiu dan Hang Seng. Jadi Hang Seng tak masuk dalam sejarah kerana dia telah berhijrah ke Hong Kong sebelum tu. Tak kelakar. Itu adalah saya buat aja. Jadi Hang Seng Index. Jadi indeks ni adalah merupakan pengukur how the market performs. Biasanya kalau kita tengok indeks dalam dunia lah, Dow Jones, itu yang biasa orang tengok. Kalau di London, FTSE, FTSE, Financial Times, FTSE, orang panggil biasa FTSE, FTSE. Jadi orang tengok indeks, so orang boleh agak macam mana market perform pada hari itu. Kalau di Malaysia kita ada FBMKLCI. So dulu dipanggil Kuala Lumpur Composite Index, sekarang ni dia panggil FBMKLCI. Saya pun dah lupa FBM tu stand apa benda ni adalah FBMKLCI. Macam mana dia bentuk indeks, itu complicated lah, kompleks lah. Macam awak tanya, macam awak nak explain, kan, parents yang tak familiar dengan sistem CGPA. Parents kita tanya, kau punya CGPA berapa semester ni? GPA berapa? 3.2. Yang cakap GPA ni macam mana? Cuba cerita kat abah. Kan, so you pun cerita. Agak complicated jugalah bagi orang yang tak biasa dengan sistem tu, kan. Kena tahu credit hour, kemudian kena tahu setiap grade tu ada dia punya point dia dan sebagainya. Tetapi yang itu kalau tahu lagi bagus, kalau tak tahu pun tak apa. Sebabnya yang paling penting adalah you tahu bahawa index is actually a reflection of how the market performs. Indeks naik maknanya secara umumnya saham naik, walaupun bukan semua, sebab ada setengah-setengah saham tu jatuh tetapi indeks naik. Kenapa macam tu? Sebab yang hanya dalam di Malaysia ni hanya 100 counter saja. Kita ada 1000 counter lebih di Bursa Malaysia, tetapi indeks yang kita tengok FBMKLCI itu dia ambil hanya 100 saham saja. Jadi kalau sekiranya saham-saham yang berkaitan indeks naik, maka indeks naiklah. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku adalah saham-saham yang berkaitan indeks tak naik, saham-saham lain naik. Sebab 1000 counter yang ada hanyalah 100, kan. Jadi yang itu saham-saham yang berkaitan indeks naik, memang indeks akan naik. Tapi secara umumnya kita boleh gunakanlah indeks ini sebagai as a guideline lah for us to get some idea how the market performs for the day. Okay, so cakap itu je lah saya ingat hari ini, dan I'll see you again insyaAllah tomorrow morning lah, untuk kelas lain pula lah, saya tak ingat kelas mana. Okay, sebelum saya berhenti, saya nak tanya kalau ada soalan. Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada soalan, if you do not have any question, saya akan berhenti sekarang lah, ya. Do you have any question? Somebody please respond. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat ni, dan insyaAllah I'll see you again tomorrow morning, tapi kelas lain kot, tapi macam biasa saya akan saya akan save rakaman ni untuk orang lain tengok. Okay, Assalamualaikum, jumpa lagi.